Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat Allah anugerahkan kepada kita. Terutama nikmat yang paling besar, iaitu nikmat hidup, yang sebelum ini kita belum disebut ada lagi. Maka kita ni diberi hidup bukan menunjukkan kita ni ada, tapi diberi kita hidup menunjukkan bahawa dialah yang hidup. Jadi hidup ni kita nak kena rasakan bahawa bukan kepunyaan kita. Hidup ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa saja yang nak disusun dalam hidup kita ini bukan kita yang mengatur. Semuanya adalah aturan Allah, ataupun dipanggil tadi pentadbiran Allah. Jadi semuanya dah lengkap. Semuanya dah bertulis. Semuanya telah diskripkan. Masuk ke dalam Adam, satu skrip tu komplit. Masuk roh tu gini atau cara dia. Hidup dia tu tadi, berapa umurnya, berapa anaknya, berapa, semua dah komplit dalam tu, roh tu masuk. Cuma dia nak memperjalankan satu persatu, mengikut susunan-susunan, tertib-tertib kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada, kita ni tak ada langsung yang nak mengatakan bahawasanya kita ada daya dan upaya. Kalau kita dah betul-betul faham yang disebut tadi kehidupan ni adalah menunjukkan dirinya, kehidupan dirinya, bukan kehidupan kita. Menceritakan diri dia. Jadi kita hidup ni bukan menceritakan kehidupan kita, tapi menceritakan apa yang nak dinyatakan oleh dirinya. Dinyatakan tadi Nur Muhammad, ceritanya adalah daripada Nur Muhammad tu terjadilah sekalian alam daripada Nur Muhammad. Dinyatakan malaikat, kalau sekiranya mengira-ngira ratib walatib, kira baik kira tak baik, itulah tugas, itu dah semuanya telah dan setiap diri kita ni semua ada masing-masing punya cerita-cerita Allah. Maka tu disebut tadi rahsia. Al-insanu sir. Allah Ta'ala kata dah di kursi, manusia ni rahsiaku. Maknanya yang ada dalam diri kita ni adalah rahsia-rahsia Allah. Jadi apa saja, kalaulah kita ni misal kata mengatakan ada diri kita, itu yang kita terkeluar daripada landasan tu tadi. Tapi selagi kita duduk di situ, kita fahami betul-betul
Bila time dapat senang, kita boleh duduk. Kena susah pun kita duduk juga. Mana kita dah berada di daerah yang selamat. Kerana bukan semua. Apalagi orang yang tak faham, tak kenal diri, tak kenal Allah, dia merasa ada diri dia. Lagi susah nak menerima. Kalau baik, dia boleh terima. Kalau tak baik, ciri-ciri orang kafir jahiliyah tu, bila dia dapat yang baik, dia pujilah. Ni semua daripada Allah, dia kata. Dia sebut Allah juga Tuhan. Tapi bila kena yang tak baik, dia salahkan Nabi Muhammad SAW. Hingga kan turun ayat, Nabi Muhammad kata, ini semua baik dan buruk daripada Allah. Semua telah ditulis sejak azali. Semua di dalam pengetahuan Allah. Kita sangka itu baik, sebenarnya sebalik baik tu ada buruk. Kamu kan sangka buruk, sebenarnya sebalik buruk ada baik. Kamu yang sangka. Supaya juga Allah SWT bagi tahu di kursi juga, hamba-hambaku tadi dia mendekati qurrab, maknanya qurrab muqarrabin, nak mendekatkan kepada Allah sejengkal. Allah Rasulullah bagi tahu, ni hadis kursi, Allah bagi tahu pada Rasulullah, hamba-ku betul-betul dia nak mendekat padaku sejengkal, aku akan mendekati lagi sehasta. Maknanya lebih dah lagi sejengkal, Allah pergi je mendekati lagi cepatnya Allah Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita tak faham hadis ni, kita kata kita yang mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita tak tahu cara dan juga skill dia tadi. Kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita tak tahu cara. Dan sedangkan dah tahu cara pun, kita tak ada daya upaya. Menurut hadis tu tadi, kita mendekat pada dia sejengkal, dia sehasta, dia lebih cepat mendekat pada kita, kan. Maknanya menunjukkan kita seolah-olah kita faham dalam hadis tu, kita pergi kepada Allah. Kita pergi tu untuk apa? Untuk apa kita pergi? Kita nakkan Allah, kita kena Allah. Sejengkal, sehasta Allah dekat. Jadi kita tengok, adakah kita yang pergi mendekat kepada Allah tu nak sampai sejengkal tadi, kan? Adakah kita boleh mampu untuk mendekat kepada Allah tanpa Allah sendiri yang pastinya apa, Ipan? Abang? Yang pastinya dia yang mendekatkan. Sebab bila soalan ni ditujukan, maknanya Allah sendiri bagi tahu pada Nabi Muhammad SAW. Dalam Quran Allah Ta'ala kata, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sa'alaka, kiranya orang-orang ahli ibadah kepadaku tanya pada engkau Muhammad berkenaan aku, anni qarib, katakan dia aku ni dekat. Jadi dekat yang jadinya Allah bagi tahu dalam firman dia, aku ni lebih dekat daripada urat leher kita ni, dia lebih dekat lagi. Jadi dekat yang macam mana tadi? Yang qurab dipanggil qurab. Sahabat karib, sahabat dekat. Qurab, karib sama lah tu. Muqarrabin, didekatkan. Itu sama. Jadi dekat macam mana, Mak J? Abang? Yang dimaksudkan tadi, anni qarib, Allah Ta'ala kata aku ni dekat. Dekat macam mana? Dalam hati. Bagus. Ifan? Dekat macam mana Allah dengan kita? Dia kata lebih dekat lagi.
Ha. Ha. Abang? Dekat. Tak boleh nak cerita dekat. Orang lain bagilah jawapan dekat ni. Ha? Ke mana kau berhayal orang tengah bercerita? Ha? Dekat macam mana? Ha? Apa kau cakap ni? Suara pun tak keluar ni. Tak ada. Ikut Ahmad Najim yang cakap. Tak ada jawapan lain. Ha? Samalah maknanya. Dalam hati. Jadi Allah ada dalam hati. Jadi tak ada siapa boleh nak bagi tahu dekat tu macam mana. Tapi siapa diri tu boleh rasa dalam hati tu. Dia tidak semestinya ada di dalam hati, tapi rasa tu tadi. Faham tak rasa? Rasa tu di hati kan? Betul? Ha? Kalau pedas di mana? Di lidah ke di hati? Ha? Lidah tu bagi tahu. Kita sentuh sini, dia pergi ke hati. Saya cubit tadi kat sini. Rasa tak kat hati tu sakit? Ha? Kan? Jadi dekat tu tadi, dekat sangat tu tadi. Ha? Dia terkumpul di dalam kolbu lah. Kalau kita panggil hati, sebenarnya kolbu. Itu dalam diri kita ada segumpal daging, kata Nabi SAW. Nampak, Kalau baik, baik semuanya. Ya. Apa tu? Sahabat tanya apa tu? Nabi jawab kolbun. Bahasa kita hati lah. Tapi kurang tepat hati tu. Kolbun. Dalam diri kita ni tak ada hati tau. Kalau belah, ada jantung ni. Jadi sebelah jantung belah kiri ni ada kolbun nama dia. Kolbun. Ya. Kolbun tu tempat untuk kita musyahadah. Dipanggil mata kolbun. Ainul kolbun. Mata masuk. Assalamualaikum. Mata hati. Jadi mata hati tu kalau tak ada kenal diri, kenal Allah, dia buta, dia panggil. Dia kena kita belajar, baru kita boleh musyahadah nama dia. Mata hati memandang. Memandang apa? Memandang siapa yang memberi kepada kita penglihatan tu. Jadi musyahadah ni mana mata hati kita ni qalbun, yang kenal pada diri, kenal Allah. Mana kita tahu kita melihat dengan penglihatan dia. Jadi kita ni tidak ada. Yang ada mata penglihatan tu mata Allah. La tudrikul absar wa huwa yubdikul absar wa huwa latiful khabir. Kita tidak mempunyai penglihatan, kata Allah. Tetapi bila wa huwa yubdikul absar, dia memberikan kita lihat, baru kita melihat. Itu nama dia musyahadah. Itu rahsia ya. Jadi kita melihat tadi musyahadah mata hati kita pandang. Sekarang ni Irfan pandang. Irfan memandang sekolah Irfan. Tutup mata hati pandang sekolah Irfan. Nampak tak? Tak. Kalau tak nampak sekolah Irfan, Irfan tak faham itu. Iyalah, mata hati lah. Itu nama dia. Mak J nampak madrasah. Abang? Jadi cepat tak mata hati itu pandang? Cepat tak? Jadi bila kita dah belajar kenal diri, kenal Allah, tidak ada sesuatu kita pandang, melainkan kita pandang Fa'inama tuwalu. Jadi tukar musyahadah tadi. Setiap apa yang kita pandang, jangan kita nampak sekolah dulu contoh. Irfan. Astagfirullah. Bukan sekolah dulu kita pandang, tetapi kita pandang yang sebelum sekolah tu adalah kerana tidak ada sesuatu yang ku pandang melainkan. Jadi boleh tak musyahadah tu gitu? Dalam tu dalam kita memandang tadi,
kita menyerahkan. Semua pandangan tu adalah pandangan Allah, tak ada pandangan kita. Ya? Maknanya kita jangan melihat dengan penglihatan kita. Kita tak memiliki penglihatan. Jadi gunakan penglihatan dia tu. Jadi bila kita menggunakan penglihatan dia, wa huwa yudrikul absar, kita melihat dengan penglihatan dia, mata hati kita memandang dengan penglihatan dia, kita tak ada penglihatan, baru kita akan nampak sesuatu tu, kita tak nampak yang lain. Fa'ainama tuwallu, pasti akan terjadi. Tapi kalau kita memandang tu dengan pandangan mata, kita kata kita, jadi itu mata tu jadi mata kufar ataupun mata yang buta. Maka kita tak nampak yang dinyatakan Allah ni adalah menunjukkan esa dia. Kita nampak nyata tu kalau pisau-pisau yang kita nampak, kipas-kipas nampak. Yang itu dikatakan tadi, kita berada dalam innal insana lafil, dalam kerugian. Jadi nak olahkan tadi. Bukan bermakna kedekatan tu tadi. Di sini ke sini dekat. Kita minum tu air tu, situ air tu lemon dekat. Kita dah minum dekat, tapi rasa tu lebih dah dekat. Dan rasa tu, siapa yang bagi rasa tu lebih dah dekat. Nampak? Itu nama kedekatan. Jadi kedekatan ni tadi, siapa yang menyambungkan? Kita tak ada daya upaya. Akulah yang berniat untuk menyambungkan engkau kepadaku. Maknanya. Jadi kita tak ada daya upaya nak dekatkan diri kepada Allah. Walau sejengkal, walau sehas. Tetapi siapa yang berniat untuk? Tak lain Allah yang seinggi. Tersambunglah engkau kepadaku dengan sebab niatku. Kerana Allah sendiri nakkan kita. Tapi kalau Allah tak nak, kau ada ilmu macam mana pun tak boleh. Ya. Sebab mutlak adalah di tangan Allah kekuasaan untuk dia nak bagi Nabi Musa dekat dengan dia ketika di Bukit Tursina. Dia nak bawa Rasulullah SAW dekat betul dengan dia ketika Isra' wal Mi'raj. Dan banyak lagi Nabi-Nabi cara dia nak bagi dekat tadi. Nabi Ibrahim gini cara dia. Nabi Ayub gini. Jadi masing-masing tu ada Allah Ta'ala dah bagi posisi-posisi untuk cara nak dekat. Jadi kita boleh belajar. Kita belajar. Tapi jangan kita bersandar pada ni, bersandar pada tak. Kita tetap menunggu macam mana cara nak disambungkan kita kepada dia. Ini rahsianya. Ini kadang-kadang kita rasa, aku dah tahu begini cara dia. Bila buat tak jadi. Sebab kau dah merasakan sandaran kau kepada sesuatu yang kau telah tahu itu tetap juga sandaran. Mana tetap kau menduakan Allah juga. Jadi kalian kena duduk di dalam keesaan dia. Duduk dalam keesaan dia, nanti akan datang sentiasa bintang-bintang, dijadikan Allah Ta'ala bintang-bintang di ufuk ni untuk memberi petunjuk kepada yang di laut dan juga di darat. Allah Ta'ala kata. Apa maknanya di darat? Di darat petunjuk-petunjuk untuk mereka nak mengamalkan secara fizik, secara tubuh, tu darat. Itu pecahan dia. Dan kalau yang untuk petunjuk di laut, iaitu rohaniah. Petunjuk perjalanan rohaniah. Jadi Allah kiaskan daripada ayat di sini. Ada yang di lautan, ada yang dijadikan bintang-bintang untuk petunjuk kepada yang di darat dan di laut. Ataupun malam ataupun siang. Kalau siangnya untuk keduniaan, untuk fizik kita semua, petunjuk-petunjuk. Tapi kalau bagi malam adalah perjalanan
Tapi bila sampai, tak ada lain. Allah Ta'ala kata, aku jadikan untuk tanda ketersambungan kau kepadaku, aku mengutus nurku, Nur Muhammad, ataupun dipanggil yahdillahu li nurihi may yasha. Hanya cahayaku saja yang boleh, jadi dia utus. Jadi cahaya apa tadi cakap? Yang boleh sambungan kita kepada Allah, Allah Ta'ala kata? Nur. Pernah tengok cahaya Nur Muhammad? Tak pernah. Habis cahaya apa yang kau tengok? Cahaya lampu, matahari, bulan, bintang. Tak pernah tengok cahaya matahari? Masya Allah. Cahaya bintang? Mana lebih terang? Cahaya bintang, cahaya bulan, cahaya matahari? Mana lebih terang? Mana lebih terang lagi? Sebab anak abah jawab. Kalau bintang ada bulan, terang lagi cahaya bulan. Sebab bulan besar, betul? Kalau matahari terbit, hilang cahaya bulan. Jadi cahaya apa lebih terang? Matahari. Dan bila keluar Nur Muhammad, hilang cahaya matahari. Yahdillahu li nurihi may yasha. Itulah cahaya Allah tu, bila dia dah jemput kita, hilang semua segala cahaya yang ada cahaya untuk bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenderaan kita untuk sampai ketersambungan kepada Allah. Allah mengutus cahaya dia, Nur Muhammad. Untung kita. Siapa yang dapat naik kenderaan tu, semasa hidup lagi dia dah kenal Nur Muhammad tu, beruntunglah dia. Dia dah ada kenderaan dia. Begitulah kita bila nanti sakaratul maut, Nur tu yang akan datang. Selagi Nur tu tak datang, jangan ikut. Siapa pun pujuk, jangan ikut. Jadi kita nak kenal masa hidup ni. Kita belajar kenal diri, kenal Allah. Kita kena tahu Nur Muhammad tu macam mana. Kalau tidak, kita tak tahu ke mana tempat Allah tuju. Tu. Itu ada orang dia melihatkan cahaya. Dalam cahaya ada cahaya. Dalam cahaya ada cahaya. Nurun ala berlapis. Sebab dalam cahaya ada cahaya lagi. Ada cahaya. Cahaya tu semua pasti akan bawa kepada Zatullah. Sampai kepada cahaya yang paling kuat, Nabi Musa pun fana. Sebab memang cahaya tu kalau dah sampai ke situ, dia memang akan meleburkan kita. Tapi kalau duduk cahaya tu masih ada lagi diri, maknanya kamu tak sampai lagi. Siapa sampai kepada cahaya tu, nampak cahaya tu, dia akan hilang kedirian dia. Sebab itu cara Allah nak menyambung. Bahasa dia maknanya nak menyambungkan supaya kita tahu nanti kita akan lebur, bersiap-siap untuk menerima mati. Di situ. Jangan takut. Sebab apa? Sebenarnya kita tak pernah hidup pun. Kita ni hidup kepunyaan Allah. Jadi kita nak kena faham. Bila kita duduk situ, nanti kita bersedia meninggalkan apa pun, dan juga termasuk diri kita. Maka tu dia ajar banyak ingat mati Rasulullah kata. Sebab semua kita ni semua Allah Ta'ala kata semuanya fan. Kullu man 'alaiha, semuanya kullu man 'alaiha fan. Fan tu maknanya lebur. Tapi bila kita nampak sesuatu tu lagi, maknanya kita ni belum lagi faham. Sebab kita masih nampak benda tu, macam contohlah kita nampak bisa kata lemon. Kita nampak lemon tu lagi, kita tak nampak, kita tak fanakkan dia. Sebenarnya lemon tu tak ada.
Yang ada dalam lemon tu apa? Rasa, betul? Yang ada dalam lemon tu apa? Yang ada dalam rasa tu, siapa yang menjadikan rasa tu? Jadi kita kalau dah duduk situ, kullu man 'alaiha fan, kita dah nampak benda tu binasa. Sebab yang wayabqa, yang kekal tu ajalah siapa yang menjadikan rasa limon. Kita dah nampak ke situ. Faham tak? Jadi kehidupan kita perlu gitu, hidup kita perlu gitu. Apa yang kita nampak itu menyatakan Allah. Bukan kotak tisu kita nampak, kotak tisu kita nampak. Itu pandangan kita dah pandangan yang berbisa, pandangan yang mensekutukan Allah. Sedangkan Allah jadikan ni tadi, dia nak menyatakan yang ada hanya diri dia. Kan? Tapi kita nampak ada wujud dua, ada benda tu, ada Allah. Bukanlah saya cakap kotak tu Allah, bukan. Kita kena nampak siapa yang kotak tu daripada pokok-pokok siapa. Kita dah nampak ke situ dah. Itu orang yang beruntung sebab dia dah dapat apa ni bang? Duduk elok-elok, duduk elok. Jadi kita dah nampak bahawanya segala sesuatu yang Allah nyatakan tu adalah untuk menyatakan siapa? Dia. Ada nampak lain lagi? Tukarkan. Tabdil nama dia. Tukarkan. Tapi engkaunya tadi melihat dengan penglihatan engkau tak akan temui. Wa huwa yubdikul absar, bila engkau melihat dengan penglihatan dia, baru engkau akan nampak semua ni menyatakan dia. Tapi diri engkau tak tukar. Kau rasa engkau yang melihat, memang kau tak akan nampak. Tu. Sebab Allah tak boleh dilihat dengan penglihatan mata. Penglihatan mata kita tak boleh lihat tetapi bila kita melihat dengan penglihatan dia, baru kita nampak. Sebab kita tertipu. Tertipu kenapa? Kita menyangka kita melihat. Padahal yang bagi kita lihat tu siapa? Wa huwa yubdikul absar. Jadi pandangan kita ni pandangan yang berbisa, yang merosakkan. Bila kita pandang sesuatu, kita nampak. Jadi benda ni kena olah. Bukan saya cakap ni maknanya Abah cakap ni Abah boleh buat. Tapi kita mohonlah kepada Allah. Sebab kita dah faham, dah dibagi faham, kita jangan melihat dengan penglihatan kita. Jadi ikhtiarkan, maknanya mohon pada Allah betul-betul supaya diri kita ini melihat dengan penglihatan Allah. Sebab inilah kita perlu belajar kenal diri, kenal Allah. Bila kita tak belajar kenal diri, macam mana kita nanti kita ingat semua diri kita. Aku yang hidup, aku yang bercakap, aku yang melihat, aku yang mendengar, aku yang nak situ, aku nak. Nanti engkau tak faham sebab engkau rasa hidup ni kepunyaan kau. Tapi kalau engkau dah tahu hidup ni adalah kepunyaan Allah, maka engkau akan berwaspada, menjaga setiap hidup engkau tak merasa engkau. Mana hidup ni dia. Engkau tu tidak wujud. Itu nak diolahkan di situ. Kalau kita boleh olah di situ, tenanglah kita, di situlah tempat tenangnya. Di situ tempat Allah Taala nak lihat, nak nilai kita punya nilai tadi, insan kamil ke ataupun insan yang duduk di bawah alam kegelapan. Alam kegelapan maknanya. Dia masih lagi teraba-raba, tercari-cari. Dia masih lagi tak kenal diri dia lagi. Ni jam kita menemui jalan yang penghujung, pengakhir zaman ni. Manusia-manusia gitu. Bila tak kenal diri, bila dia tak kenal diri, bila dia tak kenal Allah, dia akan jadi sifat-sifat yang di bawah maknanya. Dia akan jadi sifat-sifat iblis. Dia akan jadi sifat-sifat jin. Dia akan jadi sifat-sifat Ya'juj Ma'juj, Dajjal.
Sifat-sifat yang batil. Sebab apa? Punca dia tidak mahu faham diri dia. Maka tempat yang batil tu tadi ada tempat neraka azab Jahannam. Azab. Benda batil tu tadi. Jadi alam bawah. Apa dia? Mengenali dengan Allah. Maksud Ipan? Mengenal diri, mengenal? Iyalah, mestilah. Sebelum kita nak kenal Allah, kita kena kenal diri. Ya? Kalau kita tak kenal diri, kita kenal Allah, tak boleh. Sebab Allah sini bagi tahu wa fi anfusikum afala, di dalam diri kamu. Diri kamu tu. Kena kenal diri kamu dulu. Sekarang ni kita kena kenal diri kita dulu. Irfan sekarang ni bercakap. Bergerak. Cuba gerak je ni, abang. Gerak. Cuba gerak je, Majid. Jadi siapa yang gerakkan? Nanti dulu tu terus kepada Allah. Hati kan? Hati siapa yang gerakkan? Nyawa. Nyawa siapa gerakkan? Roh siapa gerakkan? Sifatul Sirrullah Nur Muhammad. Sirrullah Nur Muhammad daripada mana? Zat Allah Ta'ala. Jadi ada kita tak? Semuanya menunjukkan yang ada hanya Allah. Tapi kalau kita tak mengaji kenal diri, dia mana boleh? Mestilah kita kenal tubuh dulu. Kenapa tubuh aku bergerak ni? Sebab hati yang menggoyangkan suruh gerak. Dan hati siapa yang gerakkan hati? Nyawa yang suruh. Nyawa siapa gerakkan? Roh yang sentuh. Roh daripada mana? Rahsia Allah SWT, iaitu sifatullah yang menyentuh. Sifatullah tak lain daripada zat Allah. Jadi benda tu bukan banyak. Benda tu satu. Tapi kita perasan macam kita yang melakukan. Betul? Itu pasal perlu kenal diri. Baru kita ya Allah, selama ni aku ni tak ada. Bila kita dah kenal benar-benar diri, binasa kita. Kata Rasulullah, kata Allah, siapa yang sebenar-benar kenal dirinya, maka dialah kenal Tuhan dia. Siapa yang dah kenal Tuhan dia, maka binasalah diri. Jadi binasa. Kullu man 'alaiha, semua kita nampak tak ada, yang ada itu baru betul. Itu. Kalau merasa ada diri lagi, maknanya dia tak kenal diri. Walaupun dia belajar tinggi macam mana pun, sebenarnya dia masih ada rasa diri sikit kan? Belum. Kenal diri dia tak ada dah. Dia tak pentinglah nama dia apa, dia betul-betul dia tahu mentajalikan dia je, esa dia. Tu. Aduh. Jadi cahaya kenderaan untuk tersambungnya kita adalah Allah utuskan nur dia, Muhammad SAW, ataupun dipanggil yahdillahu li nurihi may yasha. Surah An-Nur. Ayat berapa tu? 35 kan? Yahdillahu li nurihi may yasha juga. Maknanya bila kita tadi bintang-bintang yang Allah jadikan, petunjuk-petunjuk bagi yang di darat dan di laut. Di darat tadi untuk tubuh, yang di laut tu maknanya perjalanan rohaniah. Jadi bintang tu maknanya nur lah, cahaya lah kan. Jadi cahaya tu tadi yang akan bawa kita kepada Allah. Sebab Allah dah bagi tahu gitu, dijadikan cahaya. Dan cahaya yang paling besar adalah Nur Muhammad. Kemarin dah cerita Nur Muhammad yang keliling sekian alam ni adalah meliputi sekian alam tu adalah nur. Apa dia? Boleh, dia makin membesar pun. Kan dah bagi tahu semalam. Nur Muhammad ni makin membesar macam tiup belon. Besar, makin membesar. Sekian alam. Tu. Jadi nak menunjukkan tu kekuasaan Allah. Jadi di mana orang tanya semalam kan, di mana tempatnya? Jangan dicari tempatnya. Sebab dia meliputi, nak cari tempat macam mana? Faham tak?
Kalau kita kata situ tak betul. Sebab dia dah meliputi kau nak cari ke mana. Ke mana pun kau arahkan di situ wajahnya nur tu. Sebab kau dah duduk dalam tu semua. Bumi, langit, syurga, apa, alam apa semua. Alam Jabarut, Malakut, semua dalam tu. Keliling dia tu Nur Muhammad yang suluh. Kalau Nur Muhammad ni tak ada semua tu. Jadi Allah Ta'ala menjadikan Nur Muhammad, Nur tu. Nurku aku jadikan. Daripada nurku jadi semua Lauh Mahfuz, syurga, neraka. Dan Nur Muhammad makin sejak. Kau nak cari dia duduk kat mana? Dia dah liput pada kau tadi. Faham tak? Itu rahsia dia. Itu pakar-pakar orang astronomi semua dia mengkaji-kaji macam mana keadaan planet-planet kat dia tak dapat rahsia tu tadi. Kalau dia dapat rahsia Nur Muhammad tadi, dia tahulah kedudukan, maknanya planet-planet yang Allah Ta'ala jadikan dia berbentuk seperti apa. Dia berubah-ubah bentuk seperti ayat Quran. Sebab Nur Muhammad tu dah keliling. Nur. Benda tu semua jadi macam kita tengok dia masuk kat ini wayang gambar ni kan ada skrin putih. Apa yang suluh tu? Suluh. Nampak tak dia punya cerita filem dalam tu? Nampak tak? Tapi Nur Muhammad ni tadi dia jadi tak cerita Lauh Mahfuz semua. Nampak tak? Kalau tak ada, Allah tak jadikan ni, semua tak ada lagi. Faham tak? Itu saya bagi rahsia dia. Jadi kita akan melihat dengan nur, baru kita akan nampak alam gaib, alam ni tak ada tersembunyi dah, kata Allah. Siapa yang dah kenal Allah, yang maha gaib al-ghuyub tadi, gaib segala yang maha gaib Allah, bila kau dah tenggelam, dah tak ada diri kau akan nampak semua alam-alam dia akan jadi nyata. Sebab kau dah duduk kat dinding Nur Muhammad tadi. Jadi kau melihat dengan nur tadi, Nurullah, Nur Muhammad tadi, kau akan nampak semua yang dalam. Tu Rasulullah SAW boleh pergi Mi'raj, nak diceritakan tadi perjalanan tu, nak dinyatakan lagi tanda-tanda min ayati, tanda ayat. Tu tadi. Jadi kalau kita dah dapat tenggelam kenal kita Nur Muhammad, untunglah. Maknanya kita dah akan dibawa sampai kepada Allah, hanya Nur Muhammad saja. Dan Nur Muhammad tak lain, makam dia adalah makam cinta. Jadi ciri-ciri orang yang kenal diri, kenal Allah, dia akan dapat Nur Muhammad, tanda dia akan cinta. Sebab dengan cinta tu dia tenggelam. Cinta haram? Siapa cakap? Cinta ni adalah menandakan Allah tu asyik dengan dirinya sendiri. Bukan kita cinta ni buat cinta makhluk, bukan. Cinta makhluk tu masih tergantung lagi. Masih tak nampak lagi. Allah jadikan cinta-cinta pada makhluk, kita kena pulangkan. Ya Allah, sungguhnya aku cinta dengan makhluk, sebenarnya cinta kau tu lebih hebat lagi. Macam mana? Kita olahkan sebab dia ngajar kita kepada cinta makhluk dulu. Diri dulu. Jadi bila kita faham kena kepada diri kita cinta makhluk, kita tukarkan cepat. Kita dah dapat rasa cinta dengan makhluk tu, maknanya dia ajar kita. Jadi kita kena tukar. Kau tu lebih ku cintai daripada, kalau tahap dengan makhluk tu 5, dengan Allah tu 1000 contohnya. Kita kena, jadi bila dia tarik apa yang dia cinta tu, kita tak rasa tertekan sangat. Kita tak rasa tertekan sangat. Tapi kalau kita olahkan cepat, meninggal bapak kita yang kita sayang, kita tak boleh nak olahkan. Kan? Benda yang kita cinta tadi, kita tak dapat olahkan daripada awal. Bila dia sentap, apa akan jadi pada kita? Kan? Jadi diolahkan cepat. Supaya diri kita sentiasa hanya dengan dia je. Jadi bila dia ambil pun kita tetap dengan teguh dengan Allah SWT. Jadi rasai benar-benar
Bila kita ni ingat dia, dia bagi ingat dia kepada dia, itu menunjukkan dia tu ngajak kita sambung kepada dia. Dia yang menyambungkan kita kepada dia. Semua dia yang atur kita lahau. Walaupun kita, apa lagi orang yang tak belajar ilmu ni, lagi dia tak faham. Sebab Rasulullah kata, orang yang solat, lebih kurang gitulah hadis dia. Saya nak bagi faham. Saya nak tepat dia tak adalah. Hadis ni saya pun tak pernah ingat. Cuma dia, Rasulullah kata, setiap orang yang solat itu, dia bermunajat dengan Allah. Setiap orang yang solat itu, dia bermunajat dengan Allah. Munajat tu apa? Munajat tu apa? Munajat tu apa? Dalam solat kita solat, munajat tu apa? Berbicara, berkata-kata. Sesungguhnya telah berkata-kata Musa langsung dengan Allah. Gelaran Nabi Musa tu kan apa? Gelaran Nabi Musa apa Allah bagi? Kalamul, berkata-kata dengan Allah. Jadi pernah tak Ahmad Najih, anak Abah Irfan, Muhammad Soleh, Fatullah, pernah tak berkata-kata dengan Allah? Pernah tak Allah berkata-kata dengan Irfan? Pernah? Apa yang Allah selalu kata? Apa yang Allah selalu serukan? Selalu Allah serukan apa tu? Muhammad, apa selalu Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu. Hendaklah tetap engkau selalu dengan yang ada diri engkau, dan kau akan ikut ta'budu sistem aku aja nanti. Wa qadha rabbuka alla ta'budu. Tetap Allah seru kita qada, tetapkan. Qada dan baru datang qadar dia. Qada tu kau mesti selalu ajar diri kau. Allah kata selalu. Sebab itu aku punya seru, aku selalu seru hamba-hambaku selalu dengan qada rabbuka alla ta'budu. Maknanya bila kita dah dengan Allah, kita akan nampak selalu datang sistem dia ta'budu. Ta'budu tu bukan menyembah Allah. Bahasa tak bisa kita menyembah Allah, tapi sebenarnya mengikuti 24 jam sistem dia. Itulah nama sebenar-benar dia katakan ta'budu. Jadi kita akan selalu datang apa disuruh tadi. Semua sistem dia tadi. Tapi kalau kita tak dengan Allah, kita tak pakai wa qadha rabbuka, kita tak dekat, tetap dengan rabbuka, dengan Allah, kita ada rasa diri kita, mana boleh. Jadi kita kena wa qadha rabbuka, mana dengan Allah kita tak ada rasa diri apa-apa, dia aja. Baru kita nampak selalu berjalan ta'budu sistem dia, apa yang disuruh semua dia. Astaghfirullahalazim, budak-budak ni. Duduk. Faham Mana ni satu, maknanya Allah bagi rahsia-rahsia untuk nak menunjukkan bahawa Allah ni sentiasa nak kita sambung dengan dia. Selalu Allah ni maknanya dalam diri Allah, dia nak selalu kita dengan dia. Jadi tak ada alasan kita kata Allah tak suka aku, Allah jauh dengan aku. Tak ada tak. Sentiasa Allah tu nak kita dengan, sebab Allah merendah diri, sebab Allah bagi tahu, sebab aku tu anika qarib. Aku sendiri lebih dekat daripada diri engkau, dan aku yang jadikan diri engkau. Kalau kau rasa diri engkau tu dekat, tu tak dekat lagi. Tapi bila engkau binasakan diri engkau, tak ada diri engkau, yang ada itulah yang dinamakan qarib.
Cahaya tu tadi yang menunjuk, menyuluhkan tadi, engkau tu tak ada, yang ada di dia. Jadi engkau ni bila disuluh dengan cahaya dia tu, nurun ala nur tadi, baru kau tahu engkau ni tak pernah ada. Sampai bila-bila, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal wa huwa bikulli syai'in alim wa huwa bikulli syai'in qadir. Semua meliputi atas ilmu dia, meliputi atas kudrat dia, dia semua menyatakan diri dia. Tapi bila kita tak faham, kita akan baik kita okey, tak baik kita protes. Jadi siapa-siapa pun, saya pun kalau tak baik pun saya protes. Tapi kita bila belajar benda ni, kita akan menangkislah. Ya Allah, kenapa aku jadi begini ya Allah? Baik aku boleh terima, tak baik tak boleh terima. Aku ni silap ya Allah. Tolonglah ya Allah. Tolonglah. Kita bila belajar ni bukan tak buat silap. Kita ada defend dia, iaitu kita taubat, menyesal. Ya Allah. Jangan sampai macam iblis, tak nak tak ada kesedaran. Jadi kita bila belajar ni, kita bukan kata kita hebat. Kita akan dudukkan, serahkan diri kita kepada Allah balik. Ya Allah, Engkau yang atur ya Allah. Aku tak mampu ya Allah. Kita ada pelajaran ni, maka kita akan memohon kepada Allah. Aku tak ada daya upaya ya Allah. Kalau Engkau tak bagi aku petunjuk, tak bagi aku faham benda ni, aku tak faham ya Allah. Alhamdulillah Kau bagi aku faham dan Kau bagi aku kesedaran untuk aku bertaubat, menyesal. Kan? Ini mengenal diri, mengenal Allah ni, dia akan bawa ke situ. Sentiasa kita tetap juga bermunajat dengan Allah. Munajat tu tadi. Munajat kita dengan Allah, munajat tu tadi. Dia asyik dengan diri dia sendiri. Munajat lah tu. Bukan munajat kita minta, ya Allah aku nak ni. Ya Allah aku nak ni. Munajat tu makna kita menunjukkan dia asyik dengan diri dia. Dia menceritakan diri dia. Dia menyaksikan diri dia. Dia nyatakan, dia juga yang menyaksikan. Dia juga yang mengesakan dirinya sendiri. Tak ada dua pun. Tak ada banyak pun. Tetap tunggal. Faham tak? Jadi nak duduk di situ. Kalau orang tak duduk pelajaran ni, memang Nabi Muhammad SAW kata dalam surah Yasin, engkau bagi tahu pun atau tak bagi tahu Muhammad, samanya mereka tak mau memaham. Dan kau sampaikan kepada orang yang betul-betul hendakkan kepada aku. Perkataan ini akan sampai ke diri orang yang betul-betul nak kepada Allah. Tapi bagi orang yang tak nak kepada Allah, dia rugilah. Sama saja kau bagi tahu, dia tetap tak nak faham. Kan? Jangan sampai jadi itu. Kita bersyukur, maknanya bila dia dengarkan perkataan-perkataan ni, kita hendakkan kepada Allah. Tapi bagi orang yang itu tak, dia nak ganjaran tu, nak dia dah terbiasa 20 tahun, 30 tahun ganjaran yang upah. Mana dia tahu solat tu ada munajat? Dalam solat tu munajat, Nabi kata. Dia tak nampak munajat tu. Dia nampak upah dah, hilanglah munajat dengan Allah. Padahal solat tu munajat. Tapi dia dah nampak upah. Dalam solat dia nampaklah, surga apa nak dibagi Allah kat aku ni. Dia bukan munajat. Dia tak dapat. Allah tu asyik dengan diri dia dalam solat tu. Sebenarnya Allah dengan diri dia sendiri. Allah menyembah diri dia sendiri. Allah memuji diri dia dalam tu. Dalam solat tu. Sempurna tu. Special. Faham tu. Jadi beruntung kita. Bila dibagi kita kefahaman ni, Mak Haji, simpan benda tu, Mak Haji. Aipan, apa yang kau mengalir satu? Penat dah tu. Perhatian kita betul-betul tumpukan. Ini bukan pelajaran main-main, ini pelajaran yang penting. Kan ada lebih penting lagi yang nak dipikirkan. Ada tak lebih penting lagi selain daripada Allah Ta'ala kata, kembali kepada aku? Ada lebih penting lagi tak? Ada tak seruan yang lebih hebat lagi daripada seruan mengajak manusia kepada Allah Ta'ala? Ada tak seruan yang lebih hebat lagi? Ada tak? Tak ada. Habis dalam akal fikiran kita, seruan apa yang menyebabkan kita
Kita nak seru yang lain lagi. Jadi kita kena betul-betul tanamkan dalam diri kita. Kita makin lama makin jadi bijak. Bukan makin lama jadi makin bebal, makin jauh daripada pengetahuan tentang Allah. Bertambah, Allah Ta'ala kata tatafakarun. Itu makna Allah nak kita bertambah bijak. Sampai ada surah Luqmanil Hakim, manusia yang maknanya dia bagi bijak. Hakim ni hikmah. Jadi di gelaran dia tu Luqmanul Hakim ni yang penuh hikmah. Tahu hikmah ni, pengajaran orang hikmah ni dia cakap sikit dia pendek. Ifan, astagfirullahaladzim, penat lah buat cakap ni. Duduk sini, dekat sini. Duduk sini. Apa benda ni? Jadi Allah bagi kita akal supaya akal tu dimasukkan dengan ilmu mengenal Allah. Supaya jadi nur akal kita. Sebab akal tu pun asal daripada nur. Tapi tak dikembangkan nur tadi akal kita tadi, jadi dia makanan akal kita tadi lembab. Kita hanya memikirkan untuk kepentingan hawa nafsu. Tapi bila dia masukkan ilmu mengenal Allah, akal kita akan jadi nur. Sebab dia memang daripada nur, akal ni. Akal ni adalah nurullah. Percikkan daripada nurullah. Tapi bila kita biarkan tertutup macam cermin kotor, biarkan, dia tak bersinar. Benar dia bersinar, tapi kita kotori dengan hajat-hajat hawa nafsu syahwat kita. Dan bila kita belajar kenal diri, kenal Allah, dia akan terbuka. Dia akan terbuka, bersinar balik, dia akan menyuluh seluruh alam, sekalian alam kita. Akan nyuluh. Di situ nanti kita tahu nanti. Sini ada makam Lauh Mahfuz, ada makam surga, ada makam iblis, ada makam Ya'juj Ma'juj, semua dalam diri kita. Makam malaikat, semua di dalam body, disuluh nanti. Rupanya dia tak ada sekian alam ni, yang luas ni, itu yang alam dipanggil tadi kabir, yang besar. Yang sogir dia dalam diri kita. Semua ada juga. Walaupun dia sogir, kecil, tapi dia tetap komplit juga. Seperti alam kabir. Alam besar. Itu tadi. Jadi itu pasal nak dikenalkan tadi diri kita dulu. Bila kita kenal diri kita, ada semua dalam ni, nanti kita akan menyaksikan yang besar tu tetap ada. Itu maka. Jadi bagaimana kita nak olahkan tu tadi, itu saya cakap tadi, atas kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana nabi-nabi dia bermunajat tadi kan. Dia bermunajat, mana engkau lah ya Allah yang tahu menyusun. Itu ialah engkau yang tahu menyusun diri kita. Aku tak mampu nak menyusun diriku sendiri. Sesungguhnya kalau aku yang menyusun hidupku, diriku akan jadi rosak. Sebab aku tidak ada daya upah. Dia bagi ilmu, kita kasih ilmu, kita bersandar dengan ilmu tak cukup. Ilmu tu sekadar kita mengetahui aja. Dan kedudukan yang sebenar nak atur diri kita Allah. Hak mutlak tu tadi, kehendak, daya upaya kita tak ada. Walaupun kita kata macam kita ada ilmu, tapi kita tak boleh bersandar pada ilmu. Boleh belajar tapi jangan bersandar. Kita tetap sandaran kita ilahun dengan dia, mentauhidkan dia. Jadi dia yang tahu kita. Nak bawa kita tadi kedekatan dengan dia tu tadi, dia selalulah dengan dia. Kita tak mampu. Saya kata sekian situ dulu. Lepas nak tuan lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada petang yang berbahagia ini.
Ulangan iaitu menyatakan bahawa untuk mematikan diri ni sebenarnya dulu pernah kita sama-sama kita bermuzakarah membuat perkongsian mematikan diri. Bila kita sebut mematikan diri ni, kita pula nak mematikan diri. Aku nak berusaha bersungguh-sungguh mematikan diri. Itu salah tafsiran sebenarnya. Saya menampakkan diri saya begitulah dulu. Jadi bila Allah Ta'ala memahamkan, bagi kefahaman yang sebenarnya membuka al-mukasyafa ghaibul fuqara, rupanya dia yang membinasakan, mematikan diri, yang menyatakan, mengesakan dia, mentadalikan diri keesaan dia sahaja. Jadi bila kita tak ada kedirian diri kita, maka Allah Ta'ala menyatakan al-mukasyafa ghaibul fuqara, dia membuka perkara-perkara ghaib yang seperti yang diperkatakan tadi. Dia membuka perkara-perkara ghaib ni, maknanya menyatakan apa yang kita nampak, semua yang menyatakan Allah je, mengesakan Allah je. Apa yang nampak dia mentadalikan Allah. Itu bukan kita.